pergerakan masa dalam hidup kita ni macam tu lah. Walladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Tuhan yang menjadikan malam dan siang ni khilfatan, silih ganti. Liman arada an yadhakkara, bagi orang yang nak ambil peringatan, aw arada syukura, atau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergerakan masa, pergerakan minggu, hari ni hari Jumaat, baru seminggu lepas kita sembahyang Jumaat, dan ni waktu Jumaat, baru tadi kita sembahyang subuh. Dan tahun ni Ramadan, baru tahun lepas kita Ramadan. Dalam hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa Ramadan ila Ramadana mukaffiratun minaz zunubi majtanabal kabair. Sembahyang 5 waktu antara setiap waktu itu, dan antara Jumaat kepada Jumaat yang lain, dan antara Ramadan kepada Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna. Dia mengkifaratkan. Kita sembahyang subuh tadi, sementara sembahyang zuhur, adalah kesalahan-kesalahan kita lakukan. Maka bila kita solat zuhur, solat Jumaat, dia mengkifaratkan apa yang berlaku di celah-celah. Kita sembahyang Jumaat minggu lepas, hari ni kita sembahyang Jumaat. Antara Jumaat lepas sehingga ke hari ni, macam-macam kesalahan yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jumaat hari ni mengkifaratkan di celah-celah itu. Tahun lepas kita Ramadan, dan tahun ni kita Ramadan. Semenjak tahun lepas sehingga ke hari ni, macam-macam kita lakukan, kesalahan demi kesalahan sebagai manusia. Maka Ramadan ini dia mengkifaratkan di tengah-tengah itu. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, selagi mana dia tidak melakukan dosa besar. Majtanabal kabair. Selama mana dia tak melakukan dosa besar, maka Jumaat, Ramadan dan setiap salat waktu itu mengkifaratkan apa yang berlaku di tengah-tengah. Dan dalam hidup manusia ini, antara perkara yang kita kena tumpukan ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesanan untuk bertakwa ini berlaku kepada semua umat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan kami telah mewasiatkan kepada mereka yang diberikan kitab sebelum daripada kamu, umat sebelum ini, wa iyyakum, dan kepada kamu juga. Satu saja Tuhan pesan, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya takwa ini pesanan kepada setiap umat. Setiap nabi-nabi akan memesan kepada umatnya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, kita nak cari takrif itu pelbagai. Dalam Al-Quran ada disebutkan takwa dengan makna tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dengan makna melakukan amal soleh. Ada yang dalam Al-Quran disebutkan takwa itu dengan makna takut, khasyah. Macam wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutilah akan satu hari kamu akan bertemu dengan Allah. Itu makna takut. Dalam ayat wa alzamahum kalimat taqwa, Allah menentukan kepada mereka itu kalimah taqwa. Itu kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Jadi dalam berbagai makna takwa itu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah
dia memberi takrif cukup ringkas kepada takwa untuk kita mudah faham. Al-khawfu minal jalili wal amalu bit tanzili wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu li yaumir rahili. Itulah maksud takwa. Takwa, kata Imam Ali karamallahu wajhah, satunya al-khawfu minal jalili, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, jangan takut saja, wal amalu bit tanzili, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut, beramal. Kemudian yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, kita memada dengan sedikit, memada dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang keempatnya, wal isti'dadu li yaumir rahil, prepare untuk hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah maksud takwa, untuk mudah kita faham macam mana kita nak letakkan takwa itu dalam hidup kita ini. Kalau kita tengok kode 4 yang disebutkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah tadi, satu, dia berkait dengan keimanan. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran ada yang menyebut kalimat takwa dengan makna keimanan. Wa alzamahu kalimat taqwa, itu dengan makna keimanan. Yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah tadi, wal amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala syariat yang ditaklifkan kepada manusia mesti kita amalkan. Itu syarat untuk kita dikatakan sebagai orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu berkait dengan keimanan, dan satu lagi berkait dengan amal ibadat, praktikal, apa yang boleh kita buat. Dan yang ketiganya, ada sifat qana'ah. Al-qana'ah minal qalili, kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat qana'ah ini, dia banyak peranannya membentuk hidup manusia ini dengan sempurna. Orang yang tidak ada sifat qana'ah dalam hidupnya, dia akan sentiasa berada dalam keadaan serba salah, sentiasa berada dalam keadaan tak cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tengok orang lain naik pangkat, kita pun nak kejar naik pangkat. KPI tak cukup. Tengok orang banyak duit, kita pun nak banyak duit. Tengok orang kereta besar, nak kereta besar. Sifat manusia. Tapi kalau dia ada qanaah dalam dirinya itu, sifat qanaah itu boleh memandu hidupnya. Dan dia akan mereda dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Setiap daripada manusia ini rezekinya berbeza-beza. Dan bila kita mati, mana tamat rezeki kita, itu saja. Selagi kita hidup, artinya rezeki kita masih ada. Dan kita tak perlu gusar, tak perlu risau tentang rezeki itu, kerana semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap daripada kita. Maka kerana itu, Imam Ali karamallahu wajhah letakkan senarai qanaah itu dan senarai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, al-isti'dad yaumir rahim, prepare untuk hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau empat perkara ini kita ada dalam kehidupan kita, maka selamatlah di dunia dan selamat di hari akhirat. Kerana empat perkara ini telah mengurus perkara atas dunia dan mengurus perkara kita akan hadapi di hari akhirat. Maka setiap minggu yang imam sentiasa ittaqullah, ittaqullah, itulah maksud yang nak disampaikan oleh khatib tentang takwa tadi. Tapi takwa ini, dia bukan benda dia mari mudah-mudah. Dia kena ada usaha daripada manusia untuk capai tahap takwa itu. Dan setiap daripada kita kena bergerak ke arah takwa.
Kalau kita tak bergerak ke arah tu, kita tak capai tahap takwa itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling takwa di kalangan kamu. Kenapa Tuhan sebut yang paling takwa di kalangan kamu? Maksudnya manusia kena berusaha ke arah itu. Dan manusia ini akan ada tafawus, ada tafadul, ada berlebih kurang antara satu individu dengan individu yang lain dari segi takwanya. Maka Tuhan sebut yang paling mulia itu yang paling banyak takwanya, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita nak buat takwa itu dalam hidup? Cara yang 4 tadi. Yang 4 yang Imam Ali karamallahu wajah, Sayyidina Ali yang sebut tadi. Macam mana kita nak buat? Kita melihat panduan daripada pernah Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah tanya kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, apa itu takwa? Jadi Ka'ab jawab kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, dia khalifah. Amma salakta tariqan fi syaukatun, pernahkah kamu berjalan yang dalam jalan itu ada duri? Faqala na'am, kata Umar, memanglah kita biasa berjalan tempat yang berduri. Fama fa'alta, kalau kita berjalan atas jalan yang ada duri, apa kita buat? Qala Umar, kata Umar, ushammiru an saki wa anzur ila mawadi'a qadami wa uqaddimu wa uakhiru wa uqaddimu qadaman wa ukhiru ukhra makhafata an tusibani syaukatun. Kalau aku berjalan kawasan berduri, aku akan berhati-hati. Ushammiru an saqi, aku akan berhati-hati dalam berjalan. Dan aku akan aturkan tapak kaki aku, mana yang dulu depan, mana yang perlu di belakang dulu. Berhati-hati supaya tak kena dengan duri itu. Maka berkata Ka'ab, tilka hiyat taqwa, itulah takwa. Untuk hidup atas dunia ini kena ada sifat itu. Seolah-olah kita berjalan yang ada duri dalam jalan itu, dan kita akan ambil segala langkah berjaga-jaga supaya tak terkena duri pada tubuh kita ini. Lalu kata Ka'ab kepada Sayyidina Umar, tilka hiyat taqwa, itulah takwa. Dan Ka'ab dia huraikan lagi, tashmiru lit-ta'ati wa war'un minaz zalali wa khasyatun minal kabiril muta'ali subhanah. Teli balik dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Ali tadi. Satunya kata Ka'ab, tashmirul ta'ah, kamu sentiasa bersedia dan jaga untuk melakukan taatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Dan yang keduanya, wa war'un minaz zalali, bersikap wara', bersikap berjaga-jaga, takut-takut tergelincir. Dan yang ketiganya, wa khasyatun minal kabiril muta'ali, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiga yang dijawab oleh Ka'ab kepada Sayyidina Umar ini samalah apa yang disebut oleh Imam Ali karamallahu wajhah tadi. Maka kita boleh faham daripada situ, soal takwa ini soal dari segi praktikalnya, cara kita nak buatnya atas dunia ini ialah berhati-hati dalam kehidupan ini, takut-takut kita tergelincir daripada jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ini. Dan takwa tadi, dalam banyak-banyak ibadat yang Tuhan taklifkan kepada manusia ini, Tuhan letak kepada ayat berpuasa di bulan Ramadan, yang selalu kita sudah bacakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terakhir itu difardukan siam kepada kamu sebagaimana umat-umat sebelum ini pun bersiam, berpuasa. Tapi hujung itu Tuhan sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu boleh menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para mufassirun menyebutkan mudah-mudahan itu dengan maksud garanti, confirm. Orang yang puasa ni confirm dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan la'allakum dengan makna mudah-mudahan, tapi confirm.
Kenapa? Kerana ibadat puasa itu sendiri, dia memang segala benda yang ada dalam ibadat Ramadan ini, pakej dia buka laluan yang mudah untuk manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'rif takwa yang kita sebutkan tadi, itu semua boleh dicapai dengan ibadat bulan puasa, bulan Ramadan. Dan kalau kita tengok pada bulan puasa ni, secara mudah kita tengok, ibadat puasa ni dia berbeza dengan ibadat lain. Ibadat puasa dia tak macam solat, dia tidak macam zakat, tidak macam haji. Ibadat yang satu-satunya orang tak boleh dengar dan tak boleh tengok. Kita nak bezakan antara manusia puasa dengan tak puasa, sama, kita ramai-ramai sekali. Tak ada beza. Kalau ada seorang dua tak puasa, kita tak tahu. Tapi perbezaan itu tidak ada. Kita tak boleh mengesan seseorang itu berpuasa ataupun tidak. Sebab sama saja. Sebab benda tak boleh digelih. Ibadat yang tak boleh ditengok oleh orang lain ini, ibadat yang tidak ada padanya habuan syaitan. Riak dia tak boleh ada kat situ. Kalau solat, dia boleh ada campur tangan syaitan, nak riak, nak menunjuk-nunjuk kepada orang, nak berasa takabur. Dia boleh ada ibadat lain yang bersifat fizikal yang boleh dilihat. Tapi puasa ni, dia tidak ada yang gangguan syaitan, nak tadakhul, nak campur tangan, nak bawa riak, tu tak boleh. Kita nak tunjuk apa, nak riak apa, nak orang tak nampak kita puasa. Yang keduanya, dia puasa ni, kita puasa daripada pagi sampai maghrib, 8 jam, berapa jam, lebih kurang, berapa belas jam kita puasa. Kalau orang tak ada sifat sabar, dia tak boleh komplit puasa yang berapa jam ini. Pukul 10 letih dah, pukul 11 berai mulut, masuk zuhur penat. Dia sabarnya cukup tinggi bagi orang berpuasa. Dan bila sabar itu ada pada orang puasa, maka dia terkena padanya innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Dibalas orang yang bersabar ini ajruhum, pahala mereka itu bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa dikira. Tuhan tak kira nampak pahala orang sabar ni, terus bagi. Maknanya kita ada sifat dalam puasa ni, ada sifat ikhlas yang tinggi, kerana tidak ada riak dalam bab puasa. Sebab nak tunjuk orang tak boleh. Dan yang kedua, kita ada sifat sabar. Dan kajian sabar itu disebut dalam ayat tadi, tanpa hisab pahalanya, sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua benda ni, kalau kita tak campur dengan benda lain yang ada dalam puasa, ada sifat ikhlas, ada sifat sabar, membuka laluan yang mudah untuk seorang itu mencapai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita campurkan lagi dalam ibadat puasa itu sendiri, ibadat yang selain daripada ikhlas dengan sabar tadi, itu wajib kita ikhlas. Dan ikhlas itu confirm, sebab orang tak boleh tengok kita puasa. Sabar, wajib kita bersabar. Dan sabar itu confirm kita buat, sebab kita tak buka puasa, kita terus maintain. Dua perkara kita dapat, itu sudah melayakkan kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau campur lagi benda-benda lain, hak lain sunat dah, tak wajib. Hak lain lagi, package yang ada bulan Ramadan, Tuhan buka peluang kepada manusia ini beribadat dengan banyak, pahalanya berganda-ganda. Ibadat sunat sama macam fardu pahala. Ibadat sedekah diberikan pahala lebih daripada ibadat-ibadat lain. Dalam ibadat puasa ni sendiri, Tuhan sebut, yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, ibadat anak Adam ini digandakan pahala 10 sampai 700 kali ganda. Tapi puasa ni disebut dalam hadis illa siyam, hadis kursi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Tapi puasa ni tak ada calculation 10 hingga 700 ganda itu. Dia untuk aku, kata Allah, dia aku akan balas orang berpuasa. Maknanya ibadat puasa ni, gandaan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh tahu berapa banyak gandaan pahala itu. Kita sudah ada ikhlas, garanti. Sabar pun dah garanti. Gandaan pahala yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melayakkan kita mencapai
syurga Ar-Rayyan sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat puasa ni betul-betul membuka laluan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melayakkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Tuhan sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ibadat ia berkait dengan takwa dan ia berkait dengan puasa itu. Hubungan antara ibadat puasa dengan takwa kerana persekitaran yang ada tadi. Di samping persekitaran lain yang Tuhan bagi di bulan Ramadan ini yang disebut pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu dan sebagainya. Ini kelebihan-kelebihan bonus, kelebihan-kelebihan tambahan yang diberikan kepada manusia bagi membolehkan manusia ini yang sedar, yang faham untuk grab waktu ini berdekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan itu ia akan menjadi manusia yang bertakwa, yang muttaqin, yang disebut dalam Al-Quran orang yang paling mulia itu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita kena letak kedudukan yang betul tentang kehidupan kita ini. Segala-galanya berkait dengan adakah kita ini boleh capai takwa ataupun tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tasawuf, Abu Muhammad As-Sahili Al-Andalusi, dia bagi takwa tu beberapa peringkat. Satunya dia kata takwa untuk ahlul Islam. Ahlul Islam kita belajar tiga hadis, tiga perkara yang Nabi ajar pada malaikat yang datang tanya kepada Rasulullah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Islam berkait dengan syariat, hukum hakam. Iman berkait dengan akidah, keyakinan. Ihsan berkait dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan Allah. Takwa ahlul Islam iaitu yang berkait dengan kita menjaga anggota badan, tak melakukan perkara yang tidak baik. Melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang tidak baik yang melibatkan perbuatan manusia. Itu takwa ahlul Islam. Yang kedua, takwa ahlul iman. Takwa ahlul iman ini orang yang menyucikan dirinya daripada sifat-sifat mazmumah yang dalaman. Buang sifat hasad, sifat ujub, sifat takabur dan sebagainya. Ini takwa ahlul iman. Sebab ia berkait dengan dalaman, orang tak nampak juga tu. Dan yang ketiga, takwa ahlul ihsan. Takwa ahlul ihsan iaitu orang yang hatinya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak miss. Dia duduk dalam keadaan mana sekalipun hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk persekitaran tidak mengganggu. Ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga kedudukan ini perbincangan ahli tasawuf kepada apa itu takwa, yang melibatkan pergerakan badan manusia, anggota badannya, yang melibatkan hatinya, dan yang melibatkan dekat dan ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada tiga benda ni ada pada seorang itu, maka dia melayakkan untuk mendapat yang disebut atqakum. Orang yang paling bertakwa itu, orang yang paling mulia itu, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadat puasa kita ni yang kita lakukan, yang dua perkara saya sebut tadi kita dah confirm dapat. Satu ikhlas, yang satunya sabar, itu confirm dapat. Dan kita tambah lagi ibadat-ibadat lain di bulan puasa ini dengan ibadat-ibadat sunat, kerana ibadat-ibadat sunat itu dia memudahkan manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dalam hadis kursi juga. Jadi kita ada dua benda itu garanti, kita campur benda yang kita boleh usahakan lagi, top up lagi, iaitu dengan banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qurannya, tarawihnya, jangan tinggal tarawih, sedekahnya, infaknya, jangan tinggal, iaitu. Maka tiga perkara ni kita garanti dapat juga. Mula-mula dua garanti, tambah yang lain garanti kita dapat. Maka itulah yang dikatakan sebagai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu mencapai status takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadat puasa yang kita lakukan. Jadi saya setakat itu sajalah bunyi azan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur sampai sempat kita habiskan Ramadan ini. Mudah-mudahan diberi kekuatan, tenaga, diberi taufik dan hidayah
Untuk ada 2 minggu lagi kita orang panggil gearing up, kuat masuk dia kalau boleh turbo lah. Kita dah ada penghujung ni 2 minggu lagi untuk kita menghabiskan bulan Ramadan dengan membanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.